Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Seperti biasa memanjat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi dapat bersama pada pagi ini. Hari ini hari Isnin. Fiz, Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Apa khabar Fiz? Terima kasih kerana sudi jenguk Atuk. Semoga sentiasa sehat. Sehat walafiat sentiasa. Quote of the day bersama dengan Atuk dari Kota Baru. Hari ini hujan. Hujan lah. Tak habis-habis hujan. Memang dalam musimnya lagi. Dalam musimnya lagi hujan. Kita terima je lah hujan. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Quote of the day kita hari ini, tajuk kita hari ini ialah di dunia ini bercampur antara baik dengan buruk. Di dunia ini. Di dunia ini ada baik dan ada buruk. Jadi apa artinya? Kita kena buat pilihan. Kita kena buat pilihan. Ya, Tok sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang dikatakan kehidupan di dunia? Kehidupan di dunia ini apabila kita dilahirkan sehinggalah kita ke liang lahat. Itulah tempoh kehidupan di dunia. Jadi lama atau singkat kehidupan di dunia ini bergantung kepada kebenaran. Kebenaran daripada Allah SWT. Usia kita. Perak pun hujan semalam. Oh ya. Baik, Perak hujan. Nur Liza, apa khabar? Assalamualaikum Tok. Haji, macam YB. Oh, ini macam YB. Sama ke? Sama lah. Sejuk. Jadi terpaksa Atuk suka pakai yang tutup sikit. YB jaga kawasan ke tu? Jaga kawasan. Pandailah melawat Nur Liza ni. Jadi dalam kehidupan di dunia ini, dia bercampur di antara baik dan buruk. Itu beza dengan di akhirat. Di akhirat. Kalau di akhirat sudah dipisahkan. Baik dipisahkan, buruk dipisahkan. Apa artinya? Yang baik, syurga. Itu baik. Yang buruk, neraka. Dah dipisahkan. Jadi di syurga tidak akan ada bercampur. Orang jahat, orang cakap bohong, orang menipu. Tak ada di syurga. Tak ada. Sebab orang itu sudah berada di neraka. Di neraka. Jadi di syurga ini semuanya baik-baik belaka. Itulah kelebihan orang berada di syurga. Jadi apa yang kita harus lakukan apabila kita tahu di dunia ini kita terpaksa membuat pilihan. Pilihan itulah yang dikatakan sebagai ujian. Ujian kita perlu memilih dengan sebaik mungkin, dengan fikiran yang waras. Sebab kita harus ingat apa membezakan di antara manusia dengan binatang. Bezanya ialah akal. Makan sama, binatang makan, kita pun makan. Apa nafsu? Binatang pun ada nafsu, kita pun ada nafsu. Dan masuk. Jadi tapi dari segi akal, dia tak ada akal, kita ada akal. Otak ada. Otak ada. Sebab itu lembu pun kita boleh jadikan rakan kita. Untuk membaca apa semua boleh. Basic tu boleh. Ada bahasa lembu. Bagi petani dia ada bahasa lembu. Ca-ca-ca, cici-cici, cu-cu-cu, no. Itu yang Atuk tahulah. Saya tahu itulah. Sebahagian daripada bahasa lembu. Bahasa lembu. Sebahagian daripada bahasa lembu. Ca-ca-ca, cici-cici, ca-ca-ca, kiri-kiri, kanan-kanan, no. Berhenti. Itu seperti kurang. Jadi kita terpaksa membuat pilihan di dunia ini. Dan setiap apa yang kita lakukan, pilihan itu akan disiasat, ditanya, diuji di akhirat nanti. Ini yang ramai yang leka sikit ataupun tak peduli sedikit mengenai setiap apa yang dilakukan di dunia ini akan dipersoalkan di pada mahsyar nanti. Kalau baik, insya-Allah ganjarannya adalah syurga. Kalau tak baik, maka na'udzubillah, maka ganjarannya ialah tentu dan neraka. Ini kita banyak daripada kita yang biasanya membuat tindakan mengikut tidak mengambil kira di akhirat. Hanya mengikut apa yang berlaku dunia saja. Asalkan dapat wang, kita sapu saja.
Asalkan dapat kuasa, kita sapu saja. Macam tu. Asalkan dapat jadi bini aku, kita ambil saja. Macam tu. Tanpa mengira akhirat. Nah, itu adalah sesuatu tindakan yang boleh mendatangkan kerugian. Kerugian kepada kita. Sekejap. Jadi core of the day bersama dengan Tok hari ini kita teruskan. Ikuti setiap keburukan dengan kebaikan agar kebaikan dapat menghapuskan keburukan. Ini penting. Dalam sesuatu tindakan kita, kita mesti memastikan banyak baik daripada tak baik. Banyak baik daripada tak baik. Kalau nak tahu sama ada kita itu setiap hari, adakah kita orang yang banyak melakukan kebaikan ataupun tidak, kita cuba siasat apa yang kita lakukan sepanjang hari. Bagi orang yang banyak melakukan kebaikan, maka sudah semesti dia adalah orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Bagi orang yang banyak melakukan keburukan, maka sudah semesti dia adalah orang yang rugi. Setiap benda kita buat akan dibalas. Setiap benda yang kita buat akan dibalas. Maka nilailah setiap perbuatan itu baik atau buruknya. Setiap benda akan dibalas. You give, what you give, you get back. Itu di dunia. Tok ayah, balik dah. Pindah. Balik dah. Kita baru dah. Alhamdulillah. Ya, Rosnani dah. Alhamdulillah. Jadi setiap benda yang kita buat akan dibalas. Akan dibalas. Kita buat kebaikan kepada orang, akan dibalas. Kita buat keburukan kepada orang, akan dibalas. Dan setengah balasan itu di dunia sudah pun dibalas. Di akhirat pun akan dibalas juga. Jadi itulah yang kita perlu harus fikirkan apabila kita nak bertindak. Rosna Daim. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, Superman. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Encik Superman. Macam dia Encik Superman dia. Sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Sihat. Terima kasih banyak. Jadi inilah di antara perkara-perkara yang kita harus mengambil kira. Sebab itu kita dalam membuat sesuatu tindakan kita memerlukan jati diri yang tinggi, bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya serta menggauli manusia dengan akhlak yang baik. Apa makna kebaikan? Disusuli keburukan dengan kebaikan, gantikan. Seperti katakanlah orang menghina kita jangan hina orang. Itu mana setiap keburukan yang datang, kita jangan balas dengan keburukan juga. Kita balas dengan kebaikan. Kita balas kebaikan semoga akan dapat membaiki keadaan perhubungan kita dalam masyarakat kita. Itu yang penting. Jadi begitulah, inilah yang pekerti peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah berdakwah, Rasulullah sentiasa mendapat caci, cerita dan berbagai-bagai. Ada pernah Rasulullah ditampar, kalau setakat di balik najis tu biasa. Rasulullah sentiasa. Jadi Islam yang sampai kepada kita ini adalah dilalui oleh Rasulullah dengan penuh dugaan dan cabaran. Tapi Rasulullah ini orang yang penyabar, tidak pernah membalas apa yang dilakukan, tidak pernah membalas apa yang dilakukan, keburukan atau kejahatan orang lain terhadap Rasulullah. Ya Hindun, Assalamualaikum, dah nak pagi tu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sahabat syurga, amin. Terima kasih banyak. Ada banyak contoh-contoh sirah Rasulullah yang Rasulullah apabila dilakukan perkara-perkara yang buruk, Rasulullah tidak membalasnya. Seperti ada seorang Yahudi, Rasulullah bila balik daripada masjid, setiap kali balik daripada masjid, Rasulullah sentiasa dibalikan dengan najis. Jadi berhari-hari macam tu. Setiap kali balik, kenalah najis. Jadi bila sampai di rumah,
Rasulullah buka jubah dia, bagilah kepada Aisyah. Begitulah setiap hari. Bagi setiap hari. Sehinggalah satu hari, Yahudi itu tidak lagi membalingkan Najis. Maka Rasulullah tanya sahabat, sehari ini tak balik Najis pun. Sahabat kata, dia sakit ya Rasulullah, sakit. Rasulullah pergi melawat dia. Rasulullah pergi melawat. Nah, inilah murninya jiwa dan hati Rasulullah. Jadi apabila Rasulullah pergi melawat, dia terkejut melihat Rasulullah melawat. Rasulullah tak marah pun dia. Dan dia terus syuhada dan dia meluk agama Islam. Jadi pekerti yang baik itu juga adalah satu dakwah. Dakwah yang boleh menarik orang bukan Islam ini menerima Islam dengan sebaik mungkin. Sebab itulah ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi apabila keburukan yang dilakukan, maka jangan susuli dengan keburukan juga, tapi susuli dengan kebaikan. Ini yang kita perlu amalkan. Jadi bersabarlah, sebab tidaklah kalian menjalani sesuatu masa itu melainkan selepasnya lebih buruk daripada sebelumnya. Sampaikah kalian bertemu, sehinggalah kita bertemu dengan di alam akhirat nanti. Itu di akhirat nanti kita akan bertemu juga. Bertemu juga di akhirat nanti. Sebab itu apa yang kita lakukan, semuanya disemak, akan dicat, disemak, dicat di pada mahsyar nanti. Pada mahsyar nanti. Akhir zaman Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan ulama yang baik. Ini yang merisaukan kita. Merisaukan kita. Bila akhir zaman, ilmu ulama semakin kurang, semakin tak ramai. Jadi kita nak belajar tu pun tak ada. Nak belajar tu pun tak ada. Itu contoh akhir zaman yang terlintas. Jadi apabila kita berhadapan dengan dugaan, cabaran seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apa? Tengah kerja tu, semoga sihat walafiat sama. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Kerja. Kerja. Tak kerja tak boleh. Kena kerja. Tok, macam mana nak adakan kesabaran? Macam Nabi tu. Selalunya saya memang cepat naik angin. Cantik soalan ni, Fiz. Itu atuk baru nak sebut. Jadi, apa yang kita boleh mendindingkan diri kita? Mendindingkan pemikiran kita, perasaan, emosi kita. Supaya kita tidak reflect dengan keburukan. Pertama sekali, kita bermulakanlah dengan zikir. Banyak berzikir. Kalau dia buat apa buat? Astagfirullah. Itu istighfar. Subhanallah. Kita berzikir, beristighfar. Kita berzikir. Itu dinding kita. Jadi dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bertasbih la ilaha illallah, itu adalah memberi kekuatan kita. Memberi kita berada di tahap yang betul. Membetulkan hati kita. Dan kita mampu senyum pada masa itu. Dan juga kita cuba, katakanlah orang buat kita itu dalam bentuk menipu. Menipu kita. Maka apa yang kita sudah dapat, kita mensyukuri nikmat itu. Mensyukuri dengan mengakui segala nikmat pemberian daripada Allah. Jadi kalau bukan rezeki kita, tak apalah kita tak dapat. Itu kaedah dia. Kita kena redha dengan apa situasi yang kita terima. Jadi kita, Fiz, jadi pada masa itu, kita tidak akan cepat nak angin. Tak apalah, bukan rezeki aku. InsyaAllah rezeki aku lebih baik daripada apa yang dia sapu. Apa yang dia sapu. Dan dalam masa yang sama juga, kita mesti mengurangkan melakukan dosa-dosa. Ini juga penting. Ini penting. Sebab kadang-kadang bila banyak dosa, syaitan akan rapat dengan kita. Di situlah syaitan akan menguasai emosi kita. Jadi kita mesti mengelakkan daripada melakukan dosa-dosa besar. Kalau kita cepat marah, marah yang cepat ni ialah hasutan daripada syaitan. Jadi pokoknya buang syaitan dulu. Nak buang syaitan ni kena buang dosa dulu. Sebab itu kena istighfar, mohon ampun dengan Allah SWT. Satu. Yang kedua ialah menghindarkan dari melakukan perkara-perkara dosa-dosa. Dosa, terutama dosa-dosa besar, syirik dan sebagainya. Elakkan. Supaya kita tidak melakukan perkara itu. Dan berlindung, dengan zikir juga dapat berlindung daripada kejahatan makhluk dan memohon keampunan daripada Allah. Jadi kelebihan orang berzikir juga. Berzikir pagi sehingga ke petang. Dia dapat berlindung daripada makhluk, kejahatan makhluk, tipu dan sebagainya. InsyaAllah dapat dilakukan. Memohon dilimpahkan kesihatan yang baik dengan berzikir juga.
Mohon kesihatan yang baik. Ya, Koko. Assalamualaikum, Tok. Alhamdulillah. Dipanjangkan umur. Waalaikumsalam. Dapat bersama Tok pagi ni. Mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah. Amin. Amin. Why you are ni? You sit here. But you can show your face. You must sit here. Sit here. You can sit. Okay. Why you don't go to school? Tak pergi school. Tak sihat. Oh, tak sihat. Cucu baik-baik. Okey, tajuk kita hari ini, kita teruskan. Di dunia ini bercampur di antara buruk dengan baik. Jadi kita kena bijak membuat pemilihan supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang buruk. Tidak melakukan perkara-perkara yang buruk. Pagi-pagi ni sesemua lah. Sesemua. Boleh ambil tisu sikit kata ayah. Can you take tissue for me? Oi, cucu tak sekolah hari ni. Jadi dalam kita membuat keputusan itu yang paling penting sekali. Kadang-kadang berkelahi dengan adik-beradik. Kita kena ambil jalan yang lebih baik. Sebab tu ada orang kata mengalah tak apa. Mengalah bukan kalah. Itu adalah tindakan-tindakan yang betul. Atau agak setuju perkataan yang dikatakan mengalah itu bukan kalah. Sebab orang mengalah ini ialah orang yang sabar. Dia tidak rugi. Mungkin jangka pendek dia tak rasa dia rugi. Dia rasa dihina dan sebagainya. Tapi jangka panjang dia memang untung. Memang beruntung. Allah sayang kepada orang-orang yang sabar. Jadi di antara amalan-amalan yang kita harus jaga. Sebab kadang-kadang yang melakukan perkara yang tak baik ini kita tidak sengaja tau. Kadang-kadang kita tidak sedar. Dengan emosi kita, dengan perasaan kita, dengan stres kita, dengan masalah yang sedang dihadapi, menyebabkan kita bertindak. Walaupun benda tu buruk. Walaupun benda tu buruk. Terutama orang yang banyak dengan dosa. Jadi tindakan dia itu lebih mirip kepada amalan-amalan syaitan. Ini yang merugikan kita. Merugikan kita. Jadi kita kena membersihkan diri kita. Di antaranya ialah kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Sebab istighfar ini mampu mengangkat darjat. Darjat kita. Bila kita beristighfar. Dan beristighfar juga adalah kita menjadi anak yang soleh. Iaitu boleh mengangkatkan darjat ibu bapa kita. Besarnya beristighfar ni. Astaghfirullahaladzim. Ini yang kita lakukan. Sebab dalam kita beristighfar ini, memohon keampunan dengan Allah SWT. Dengan sendiri, kita didorong oleh Allah SWT. Dibimbing oleh Allah SWT. Memilih jalan-jalan yang benar. Jalan-jalan yang baik. Jalan-jalan yang baik. Di mana kata Abu Hurairah dalam sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat darjat seorang hamba yang soleh di syurga. Hamba itu kemudian berkata, wahai Rabbi, dari mana semua ini? Dan maka Allah berfirman, dari istighfar anakmu. Bagi ibu bapa dalam syurga besok, pahala yang mereka lakukan kadang-kadang tidak mencukupi untuk ditingkatkan dalam lapisan syurga yang lebih tinggi. Tidak mencukupi dengan pahala mereka kekut. Tapi tiba-tiba Allah angkatkan ibu bapa kita di tahap surga yang lebih tinggi. Maka dia bertanya, ya Rabbi, ya Allah, dari mana dapat pahala ini? Maka pahala itu ialah istighfar anaknya. Istighfar anak-anaknya. Kita dapat. Jadi bagi ibu bapa yang meninggal, sudah meninggal, dia akan mendapat kelebihan di alam barzah dengan istighfar. Istighfar itu hanya salah satu daripada amalan anak yang soleh. Banyak lagi. Seperti sedekah. Itu juga adalah merupakan ibadah-ibadah yang dengan sendirinya akan mengangkat kedudukan orang tua kita. Dan kita terus juga dapat. Tidak kata apabila kita berdoa dan kita baca Quran ataupun kita sedekah, kita niat kepada kedua ibu bapa. Untuk kita dah dapat. Untuk kita dah dapat. Walaupun kita niat kepada, ni aku sedekah RM50 adalah pahalanya untuk kedua ibu bapa. Untuk kita dah dapat. Untuk kita dah dapat. Bukan kata aku niat kepada ibu bapa aku RM50, maka ibu bapa dapat pahala. Kita tak dapat. Bukan. Dari segi ganjaran pahala, kebaikan yang Allah berikan ialah kita tentu garanti dapat 50 juga, dan ibu bapa kita akan dapat 50 juga. Sebab tu apabila kita melakukan ibadah doa dan sebagainya, kita rugi kalau kita tak sebutkan kedua ibu bapa, rakan-rakan, sahabat, apa semua, kita rugi. Sebab ganjaran pahala tu sama aja. Kalau 10, kalau sejuta orang, sejuta lah.
Kalau 1 bilion orang 1 bilion. Itu benda tu penting ya, benda tu penting. Ya, kop. Assalamualaikum tu. Alhamdulillah. Dipanjangkan umur dan dapat bersama Tok pagi ni. Dan rahmat daripada Allah. Waalaikumsalam. Isya'ai. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Safira. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana join tu pagi ni. Join tu pagi ni. Jadi itu ada banyak-banyak amalan-amalan lain. Bagaimana kita nak memilih perkara-perkara yang baik saja dalam hidup ini. Melakukan perkara-perkara yang baik saja dalam hidup ini. Bagaimana kita nak memilih? Itu juga penting. Itu juga penting kepada kita. Biasanya orang yang memilih tahap kesabaran, orang yang memilih benda-benda yang baik ni, dia memiliki tahap kesabaran yang tinggi. Untuk mencapai tahap kesabaran yang tinggi, itulah kita kena beribadah. Beribadah. Ya, Bonda 55 Syarifah. Assalamualaikum ya Haji. Selamat pagi, sihat kan ya Haji? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat sesemua sikit je. Biasalah pagi-pagi. Tak habis-habis lah sesemua ni. Lama dah. Fira tak join live Atuk. Itulah. Fira lama dah tak join. Terima kasih banyak masih join Atuk. Terima kasih banyak. Tajuk kita hari ini, dunia ini adalah bercampur di antara baik dengan buruk. Jadi sebab itu kita kena buat pilihan. Dan apabila kita buat pilihan, kita harus ingat setiap pilihan kita itu akan disoal di mahsyar nanti. Kalau pilihan baik, alhamdulillah, insya-Allah akan mendapat syurga. Kalau pilihan kita tak baik, maka na'udzubillah, supaya dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga pun milik Allah, neraka pun milik Allah. Jadi apa yang kita harus lakukan dalam soal di dunia ini? Pertama sekali, kita jangan tamak. Kita jangan tamak dalam soal terutama soal-soal keduniaan. Ini penting ya. Dalam soal mencari wang, mengejar pangkat, kita jangan melampaui batas yang ditetapkan. Apa makna melampaui batas? Seperti kita kata, kita menafikan hak orang lain. Ayah Haji dah sarawan ke? Hari ini puasa hari ini. Hari Isnin. Isnin kita puasa. Isnin Khamis. Jadi tak sarapan lah. Jadi itu yang kita harus ambil pertimbangan dalam soal untuk kita bertindak. Jadi apabila kita mesti memilih perkara yang baik dengan yang buruk. Ini yang kadang-kadang kita keliru. Adakah benda baik, ada benda tidak. Tapi kalau nak bohong tu tahulah kan. Bohong ni, bohong tu tak baik lah. Cakap yang benar walaupun pahit. Tapi dalam melakukan perkara-perkara ni, seperti kita kata mengejar dunia dengan ibadah. Ini ramai yang keliru. Tinggal ibadah kerana dunia. Seperti tak sempat solat kerana sibuk dengan kerja. Ini yang tak betul ni. Ini tak betul. Dapat duit banyak, tak sempat sedekah, habis begitu saja, ataupun kedekut. Ini yang tak betul. Ataupun berjumpa dengan orang yang susah, minta sedekah, tak bagi, tak infak, ataupun duit dah cukup, tak pergi buat haji. Ini di antara perkara-perkara yang merugikan. Ini yang dikatakan perkara yang merugikan diri kita sendiri. Allah dah bagikan jalan, tapi kita tidak menggunakan ganjaran itu adalah yang sebaik mungkin. Kita harus ingat sebuah benda ada balasan. Tidak ada yang tersembunyi dan luput dari pengetahuan Allah. Baik atau buruk, semua akan dibalas sesuai yang diperbuatkannya. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang terlupa nak disiasat. Tidak ada. Jadi yang kita nak, kalau dalam soal dunia, perkara-perkara dunia, kita kerja A, kita dapat gaji sekian. Kita kerja A, kata dapat 2,000 gaji. Kemudian kita diberi pilihan kerja B. Kerja B dapat 3,000. Itu pilihan biasa. Ya Tok Abah, Alhamdulillah. Terima kasih Tok Abah. Terima kasih. Tapi yang pentingnya yang Tok nak tekankan di sini ialah apabila kita terpaksa membuat pilihan sama ada ibadah atau dunia. Ini jangan tolerate. Solat first. Tok selalu kata solat first.
Assalamualaikum Ayah Haji dan semua sahabat-sahabat syurga. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi kita kena, kalau ibadah, sampai masa sebab solat ni dia ada waktu dia. Sebab di antara dosa besar yang paling banyak dilakukan oleh umat Islam sekarang ialah tak solat. Tinggal solat. Memperlekehkan solat. Merengah-rengahkan solat. Mempersendakan solat. Ini yang bala paling besar. Sebab sedangkan itu dosa paling besar. Dosa paling besar. Semua mazhab meletakkan bahawa orang tak solat kafir. Kafir, tak solat. Berat tak solat ni. Sebab itu apabila kita bertembung di antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, tinggal dunia. Tinggal. Sebab kita kena faham dan kita sudah tahu pun. Rezeki milik Allah. Tapi kenapa kita kejar sehingga kita tak sempat. Tak sempat untuk sujud kepada Allah SWT. Kap-kap. Bolehkah kita iri hati dengan orang yang banyak ilmu? Sedangkan kita selalu ketinggalan dalam mengejar ilmu. Macam mana tu? Dalam soal-soal beribadah, kita boleh iri hati dengan orang yang selalu ke masjid. Allah, jealousnya aku tengok. Dia masih lagi. Bagaimana dia hidup dia? Dia masih meluangkan masa untuk ke masjid. Kita boleh rasa cemburu macam tu. Kita boleh. Ataupun majlis ilmu. Macam mana dia orang tu selalu pergi masjid dengan ustaz mengajar. Ada setengah ulama kata, dalam majlis ilmu ini, seperti mana kita bincang sekarang ini, ada 1000 rahmat. 1000 malaikat rahmat juga bersama dengan kita. Bukan kita saja. 1000 daripada langit turun. Daripada langit turun untuk bersama dalam majlis ilmu. Bersama dengan kita. Setiap majlis ilmu. Semua ada malaikat rahmat. Jadi siapa yang hadir dalam majlis ilmu, dia mendapat rahmat daripada malaikat rahmat. Dapat rahmat daripada Allah SWT. Sama ada engkau faham, engkau tak faham, engkau dengar aja. Terus kau dapat rahmat. Itu besar. Assalamualaikum tu. Seorang hamba. Ya, Waalaikumsalam. Ibadah didahulukan dari segala dunia. Betul sekali. Kita kena utamakan ibadah kita daripada soal-soal dunia. Jadi apabila bertemu, ini ramai yang memperlekehkan dalam soal solat ni. Kita cakap pasal solat dia. Jadi di antara dunia dengan akhirat ini ialah ibadah dengan dunia ini adalah antara baik dengan buruk. Sebab dunia ni khayalan je. Tipu daya saja dunia ni. Benar ya Haji, setuju sangat. Jadi dalam soal solat tak boleh tolerate. Tak boleh tolerate. Tak kira dia bos ke, dia apa ke. Dia apa. Tapi kita kadang-kadang nak pergi supermarket pun, sepatutnya kita boleh atur masa pergi supermarket. Tapi kita masih lagi pergi sebelum maghrib. Ada pergi sebelum maghrib, kau balik selepas isyak. Maghrib kau tak solat. Kalau solat tu baguslah. Kalau solat di supermarket tu bagus. Di mall dan sebagainya. Tapi kebanyakannya tak buat lah. Tak buat. Apa salahnya kita pergi selepas solat maghrib? Contoh begitu. Solatlah perkara pertama yang ditanya di akhirat nanti. Amin. Betul lah tu. Bukan puasa, zakat dan lain-lain. Benar dia benar. Alhamdulillah masih diberi kesihatan oleh Allah. Amin. Dibolehkan dalam Islam cemburu dengan kebaikan. Benarlah kata Tok Abah itu. Tok Abah. Terima kasih banyak atas penjelasan. Terima kasih. Ada malaikat yang ditugaskan bersama dengan kita. Live tu. Ini pun majlis ilmu kan tu. Perkara-perkara yang baik. Kalau bercakap dalam majlis yang bercakap perkara-perkara yang baik mengenai keagamaan, mengenai kebaikan diri. Itu semua adalah termasuk dalam majlis ilmu. Termasuk juga kalau majlis ilmu ini ialah soal-soal perniagaan. Perniagaan untuk mencari rezeki yang halal macam mana. Itu pun majlis ilmu. Ataupun masuk kelas engineering, itu pun majlis ilmu. Majlis jangan kata kelas ni tak dapat pahala. Tidak. Knowledge. Kelas-kelas yang dapat knowledge itu majlis ilmu. Sebab cari ilmu ini adalah fardu kifayah. Mesti belajar. Mesti belajar. Faiz, benar. Mesti ada. Tak semestinya dalam soal agama saja. Ilmu-ilmu yang baik. Ilmu yang baik. Sebab tu dia ada istilah fardu kifayah. Fardu kifayah ni bagi orang yang tak ada orang yang buat. Apabila dalam satu kelompok itu tak ada orang yang buat, semua dapat dosa. Tapi apabila ada satu kumpulan yang buat, maka semua terlepas dosa. Itu penting. Maksudnya di sini macam kita kata, contoh. Tak ada orang Islam yang kelulusan doktor di Malaysia. Tak ada orang Islam. Semua orang kafir. Jadi fardu kifayah tu wajib. Kena ada yang belajar doktor. Belajar doktor yang beragama Islam. Kalau tak ada, semua dapat dosa. Semua dapat dosa. Itu maksud fardu kifayah.
Jadi beza antara Islam dan bukan Islam adalah solat. Benar sekali. Oh, cantik tu. Cantik tu. Benar. Benar. Seorang hamba Allah. Ya, Safira. Masih lagi belum cukup kuat iman. Fira. Dan masih lagi belajar tu. Kena berusaha. Yang penting sekali jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Walaupun apa yang berada. Sebab itu kita kena rancang. Allah telah memberi jadual dalam hidup kita. Beri jadual. Kita kadang-kadang kita mengutamakan jadual dan lupa jadual Allah. Itu yang silap kita. Allah memberi jadual. Pukul 6, solat subuh. Lebih kurang lah. Pukul 6. Pukul 1, solat zuhur. Pukul 4.30, solat asar. Pukul 7, solat maghrib. Pukul 8.30, solat isyak. Itu jadual Allah. Yang tak boleh. Tak boleh ditolak ansur. Kecuali kita dalam musafir lain. Itu dia beli koronggaran. Itu jadual Allah. Sebab itu kita kena masukkan dari kita jadual Allah dulu. Baru kita masuk jadual kita. Jadual nak appointment ke, nak meeting ke apa ke, baru kita masukkan. Masuk jadual Allah dulu. Dan kita harus ingat, jadual solat itu baru 5. Ada lagi jadual-jadual solat sunat yang lain. Seperti solat duha. Okey, solat duha pukul 7.30, pukul 12. Engkau kena masukkan. Aku nak solat duha pukul berapa? Pukul 10.30 contoh. Sebab tu masa rehat. Solat duha. Kita masukkan. Kita kena masukkan. Siang hari ni panjang. Di antara selepas subuh dengan zuhur ni panjang. Masanya panjang. Antara solat sunat yang penting ialah solat sunat duha. Boleh buat 2 rakaat. Dan paling banyak boleh buat 12 rakaat. Kesempatan kita kena ambil. Kemudian selepas daripada zuhur. Zuhur sehingga asar itu kita ada lebih kurang 3 jam. Atau 4 jam. 4 jam. Banyak kerja kita boleh buat. Biasanya selalu selepas asar sepatutnya sudah tidak ada tugasan dunia yang kita lakukan. Sebab selepas asar ini adalah persiapan untuk maghrib. Itu yang kita lakukan. Sebab itu kalau kita berniaga, kita lebih mudah merancang jadual hidup kita setiap hari. Sebab kita dah bercampur. Yang baik 24 jam itu ada baik, ada buruk. Jadi kita kena pisahkan 24 jam. Itu tajuk kita hari ini. Dalam 24 jam ada baik dan buruk, kita kena pisahkan. Ya. Bonda, dunia fana, akhir yang benar. Dunia fana. Ilmu yang baik je lah ya. Ilmu yang tak baik, tak dapat. Bahkan boleh dapat dosa. Contohnya, kelas skema. Yang tak baik itu tak boleh lah. Kau berkongsi dosa lah. Berkongsi dosa, betul lah tu. Betul sangat. Ya, kop-kop. Ada orang banyak ilmu, tapi beramal. Tapi tak beramal. Ada orang tak berilmu, tapi beramal. Macam mana tu? Orang yang berilmu, kalau dia tidak beramal, dia tidak mendapat apa-apa faedah. Tapi orang yang ada sedikit ilmu, dia terus beramal. Itu yang terbaik. Sebab itu sahabat Rasulullah, apabila Rasulullah menerima wahyu daripada Jibril, satu amalan yang dibuat, dia terus beramal. Dia tak berhenti sampai mati. Sampai mati. Begitu juga kita. Kita juga katakanlah, okey, kita mulai tahu bahawasanya di antara 7.30 hingga pukul 12 solat duha. Solat duha ni banyak manfaatnya. Dan syarat, dan Rasulullah tidak pernah tinggal solat sunat duha. 2 rakaat. Saja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kita pun solat. Ganjarannya Allah yang akan tentukan kepada kita. Macam-macam lah, banyak ganjarannya. Jadi apabila kita tahu, kita terus buat. Jangan tak buat. Jangan, solat duha je. Pukul 7.30, pukul 12.30. Okey. Okey, tak buat. Tak buat, tak dapat apa. Tapi hadir dalam majlis ilmu, dah dengar kebaikan solat sunat duha, adanya solat sunat duha di antara 7.30 hingga pukul 12, kita dengar, dah dapat pahala lah. Tapi kita tak buat, tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Itu yang kita kena buat. Selalu sangat zuhur tertinggal. Jangan tertinggal zuhur. Masuk waktu saja. Ini di antara tips. Cara mana kita nak memastikan kita tidak terlepas solat wajib. Pertama sekali, 5 minit sebelum solat zuhur, kita kena standby. Wuduk sudah ambil. 5 minit. Masuk saja waktu zuhur, terus solat. Itu satu cara. Dan masa kita akan jadi panjang. Fira, jangan tinggal solat. Jangan. Tak berbaloi. Walaupun duit 1 juta kau dapat. Kau tinggal satu solat wajib, satu solat fardu dengan harapan dapat 1 juta. Tak berbaloi. Tak berbalik. Banding dengan seksa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sediakan lebih banyak di syurga nanti. Dengan kau tinggalkan dunia dan kau tumpukan kepada akhirat. Dan kita harus ingat,
Kalau engkau kerana mengutamakan solat, kau terlepas 1 juta. Mungkin di hadapan kau Allah sedang bersediakan 10 juta untuk kamu. Itu contoh lah. Contoh apa yang kita kejarkan. Jadi ketentuan itu semua ni, jadual kita ini adalah disemak, dicek dan diluluskan oleh Allah SWT. Dia tak jadikan sendiri. Setiap second, setiap perbuatan kita, setiap movement kita, semuanya dikawal oleh Allah SWT. Kita jangan kata kita yang buat. Tidak. Semua diizin oleh Allah SWT. Setiap orang, setiap binatang, setiap pokok. Sebab itu Allah kata tidak gugur selai daun tanpa pengetahuan Allah. Tidak gugur selai daun. Tidak akan melangkah satu langkah. Hamba Allah dengan izin Allah SWT. Kalau Allah tak izinkan, kau tak boleh melangkah. Tak boleh. Tak boleh melangkah. Sebab melangkah itu satu rezeki. Kau boleh berjalan itu satu rezeki. Satu rezeki ini yang kita perlu tekankan dalam soal dunia kita ini. Di antara baik dan buruk, kita kena pilih. Jangan memperlekehkan ibadah, terutama solat. Jangan mempersendakan. Jangan mempermudahkan. Tak boleh. Sebab tak ada ibadat lain yang sepenting ibadat solat. Ibadat solat. Sehingga ibadat solat ini tidak ada seolah uzur. Tidak ada istilah uzur bagi solat. Tidak ada. Kecuali kau period lah. Period cerita lain. Salam Tok. Alhamdulillah. Ya Wan. Faham Tok. Sehat. Ya sah. Ustaz sedikit pasal surah Al-Ma'un. Boleh tak? Atuk. Atuk. Nanti kita masuk dalam sesi yang lain. Al-Ma'un. Orang yang berilmu tapi tak beramal. Ibarat pokok yang tak berbuah. Benar sekali. Cantik. Itulah penjelasan yang dibuat. Sekarang ramai sangat pendakwah-pendakwah membuat fatwa sendiri. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Kalau Atuk tidak jelas, tidak mendapat penjelasan, tidak mendapat ni, kita tidak akan kongsi. Sebab tu dalam banyak-banyak perkara yang tidak berkaitan dengan perbincangan kita, Atuk KIV dulu. Sebab kita fokus kepada, sebab kita everyday kita ada tajuk kita. Setiap hari kita ada tajuk kita, tajuk-tajuk. Biasanya Atuk sudah buat tajuk-tajuk ini sebulan dah. Sebulan. Ini untuk sampai bulan 2 ni dah ada dah tajuk setiap hari. Jadi sebab itu Atuk tidak menggelabah. Atuk buka saja TikTok betul. Okey, tengok tajuk, kemudian tengok apa yang description yang Atuk telah buat dan kita buat perbincangan. Macam kita buat. Macam kita buat. Betul tu Ayah Haji. Rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Sunat qabliyah mana lebih afdal buat di rumah atau di masjid? Apa pun solat afdal buat di masjid. Apa pun solat afdal buat di masjid. Tapi kalau buat di rumah pun boleh. Boleh. Buat di rumah pun boleh. Yang afdal buat di masjid. Tak kira wajib ke, sunat ke. Bahkan berzikir di masjid pun lebih afdal. Benar. Ya, seorang hamba. Benar. Yang datang majlis ilmu ini pun dengan izin Allah. Bukan sebab kerana ustaz kami nak. Bukan. Dengan izin Allah. Ramai lagi orang yang tidak mendapat hidayah daripada Allah. Tidak pernah masuk majlis ilmu. Tidak pergi majlis. Kalau nampak pun, ada ceramah. Begitu je lah. Ceramah gitu je. Itu tidak izin Allah. InsyaAllah. Safira, jangan tinggal solat. You boleh tinggal benda lain. Boleh tinggal. You boleh tak bayar zakat kerana tak cukup wak. You boleh tak puasa kerana uzur. You boleh tak pergi haji kerana tak cukup duit. Walaupun itu rukun Islam. Tapi you tak boleh tinggal solat. Tak boleh. Sebab solat ni kalau you tak sihat, tak boleh solat berdiri. Kau boleh solat duduk. Asalkan kau boleh ambil wuduk. Kalau kau tak boleh duduk, kau boleh baring. Fira, kalau tak boleh baring, kau tidur. Solat dengan mata. Kalau tak boleh solat, maknanya kita sudah meninggal. Maknanya solat ni, selagi hidup kau kena solat. Tapi kalau puasa, kau boleh tangguh kan? Tangguh. Minta apa semua. Sebab kita uzur, sakit sebab itu. Solat tak boleh. Sebab itu kita pergi hospital ramai tak solat. Allahu Akbar. Sedangkan, sakit itu contohlah. Dah dekat dah, tak lama. Jadi Fira jangan tinggal. Atuk pesan, Fira jangan tinggal solat. Sibuk macam mana pun. Walaupun bos marah. Walaupun kalau aku tak pergi ni. Kalau aku tak pergi meeting, rugi sejuta. Biarlah rugi sejuta, tak apa. Pegang pesan Atuk. Pastikan solat. Pastikan. Selesaikan solat dulu. Solat first. Kemudian buat benda lain. Solat dulu. Baru buat benda lain. Jangan tangguh. Kalau kita start tangguh, syaitan cukup suka. Panjang masa lagi ni.
Kalau dah dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan dah dengar dah. Panjang lagi ni. Itu yang syaitan nak tu. Syaitan nak lah. Lambat lagi ni, sempat lagi ni. Itu adalah ciri-ciri orang yang sedang dijolok oleh syaitan. Itu bahaya. Tapi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah, dah azan dah, lewat dah ini. Dengan azan tu dah kata dah lewat. Sepatutnya sebelum azan dah ready dah. Dah ready dengan wuduk dan sebagainya. Wuduk ni lebih afdal ambil sebelum azan. Sebelum azan, we are ready. Kita ready untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting kepada kita. Fira, tolong Fira. Tolong, jangan tinggal. Percayalah kata tu. Kau tidak rugi. Kau tinggal dunia kerana kau tekankan kepada solat. Tak rugi. Yakinlah. Yakin sekuat-kuatnya. Tak rugi. Kalau orang marah, maki, nak pecah kerja kerana pergi solat, buatlah. Sebab ini amalan yang terbaik. Sebab semua itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang orang bukan Islam pun, kalau kita kata, I kena solat lah. Okey. Dia appreciate tau. Dia appreciate. Tapi kadang-kadang yang mengada-ngada ni orang Islam juga. Tak apalah bos. Saya solat kemudian lah. Yang Islam ni. Tapi yang bukan Islam. Pernah kan di kampung pun macam tu juga. Oi, kau main haji hari ini Jumaat tau. Pergi solat masjid Jumaat. Cina tu kata pergi solat masjid Jumaat. Yang ni dia main haji lagi, dia tolak dam lagi. Itu contoh. Jangan kata orang bukan Islam dia tidak menghormati agama kita. Dia hormat. Bahkan dia lebih hormati orang yang kuat beribadat dan pancua pada time-time yang telah ditentukan. Ya Rahmat, Assalamualaikum bang. Assalam. Dan semua sahabat. Saya hampir siap tu. Wow, sehat. Hampir siap Cik Umar. Ya, lawa. Wall deco kat belakang tu. Rahmat. Itu buat sendirilah. Sendiri. Pelan-pelan buat. Dalam surah Al-Ma'un ada sebut, celakalah bagi mereka yang mendirikan solat. Itu panjang cerita. Panjang cerita lagi. Itu orang yang solat pun celaka. Orang yang solat pun masuk neraka. Apa cerita pula? Sekarang ni biar solat ya dulu. Solat ya dulu. Sebab orang yang solat ada harapan masuk syurga. Orang yang tak solat tentu neraka. Itu. Sama ada terima atau terima, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita serah. Maaf tu, banyak bertanya. It's okay, kop. Bagus. Bertanyalah, kita bersembang sama-sama. Okey, Fira, tolong jangan tinggal. Kecuali uzur. Kalau uzur, period tu tak boleh lah. Tapi kalau boleh solat, jangan tinggal. Betapa sibuk pun. Dan yang lebih cantiknya, always ready dengan wuduk. Sebab apabila masuk saja waktu, terus wuduk. Ada juga soalan pernah sebelum ini, dia orang tanya, macam mana kita supaya tidak tertinggal solat wajib? Sebab itu kita kena solat sunat. Solat qabliyah ba'diyah. Solat sebelum dan selepas. Itu penting. Kita dah selalu cerita. Tapi boleh kalau siapa yang nak, kita akan cerita lagi mengenai kepentingan solat qabliyah ba'diyah. Sebab solat qabliyah ba'diyah ini adalah untuk memastikan kita tidak tinggal solat wajib. Solat wuduk. Yalah seorang hamba, Safira. Sikit nasihat. Cuba paksa diri untuk solat. Lewat pun tak apa. Solat ni mesti dalam waktunya. Kalau kita kata waktu Zuhur, solat Zuhur di antara 1 suku hingga 4.30, contoh lebih kurang, masih boleh dalam waktunya. Tapi kita cuba paksa diri kita, didik diri kita solat awal waktu. Sebab itu waktu solat kita kena tanda. Kena ingat, ingat. Kita banyak tanda meeting. Meeting ni meeting. Tapi solat tak tanda. Itu silap. Kena tulis. Solat Zuhur pukul berapa hari ni. Solat Asar pukul berapa. Kena ada atas meja. Always remind you. Sebab setiap kali kau ingat waktu solat, setiap kali itulah kau ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Solat jangan tinggal. Yang rugi masa lalu. Yang tertinggal dia macam mana? Sebab tak solat Allahu Akbar. Banyak dosanya. Banyak. Kat rumah ke tu? Cantik background. Kat rumah. Tu buat suka-suka je tu. Biar rugi di dunia. Jangan kita rugi di akhirat. Benar. Kita tak rugi sebenarnya tu Abah. Kita tak rugi di dunia. Bila kita tekankan kepada akhirat, automatik dunia pun untung. Sebab Allah akan ganti. Jadi tak rugi. Tak rugi. Kau tinggallah apa pun di dunia ni. Kau tumpu kepada akhirat dulu. Kemudian baru buat dunia. Allah akan ganti yang lebih baik. Saran buat ini insyaAllah. Thank you. Syafira. Coba Syafira. Kalau ada apa-apa boleh share. Atuk cadangkan supaya banyakkan solat. Solat sunat. Jadi kita akan lebih yakin dengan solat wajib kita. Betul tu. Pernah alami kok. Pernah alami.
Betul ya Haji. Kerana apa? Kerana solat ada waktunya. Ya, solat ada waktunya. Ada waktu. Jadi kita kena catat. Kalau kita kerja di pejabat, kita tulis waktu solat. Ramai orang tak ingat waktu solat sebenarnya. Kecuali ingatlah lebih kurang pun tak apa dah. Sebab waktu solat ni berubah-ubah. Kadang-kadang 1.15, kadang 1.12, kadang 1.20 solat zuhur kan berubah. Tapi kena ingatlah waktu tu. Kena, kalau tulis lagi cantik. Lagi cantik. Kalau tulis lagi cantik. Kita buat kita. Jadi di dunia ini bercampur baik dengan buruk. Baik. Jadi kita kena buat pilihan. Kita kena buat pilihan. Pilihan. Jadi kalau kita memilih dunia, rugilah ya. Yes, so, Fira. You can do it, Fira, insyaAllah. Aku doakan Fira sentiasa beramal dengan baik, dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Saya syurkan paksa diri solat. Alhamdulillah, hidayah muncul selepas paksa diri. Betul lah. Atuk setuju dengan rahmat. Ya, seorang hamba. Sempat lagi ni, lupakan kita ke mati. Datang tak ada tanda. Tengok sihat pun boleh mati. Mati tak solat negeri. Oh, ngeri sangat mati tak solat ni. Ya Rahmat Keraf, Fira masih mencuba lagi lah ni. Cuba. Dan berada dalam keadaan yang sebelum itu lebih afdal. Betul tak, Abah? Betul. Terima kasih tak, Abah? Terima kasih banyak. Wan, terima kasih banyak. Amin. Rosita. Ya, Wan. Ya, Fira masih belajar kelas online mengaji tu. Oh, cantik. Mengajar kelas online mengaji tu. Boleh. Online boleh. Dalam YouTube pun ada. Lalu YouTube tu pilihlah ustaz-ustaz cara belajar yang baik pun boleh. Tapi akhirnya kalau boleh masuk kelas secara face to face juga. Sebab face to face ni dia lebih tepat lah. Orang cuma ingat waktu maghrib, lagi-lagi nak berbuka. Selain itu nak buka puasa ingatlah. Tak ada orang tak miss bulan puasa. Kena paksa diri, insyaAllah. Amin. Boleh download aplikasi solat dah. Boleh. Fiz dah bagi tu. Aplikasi solat, solat apa semua. Dalam YouTube kemudahan banyak sekarang. Kemudahan banyak untuk kita katakan. Okey. Jadi itulah yang pentingnya kepada kita, iaitu kita mesti membuat pilihan. Sebab di dunia ini adalah bercampur di antara baik dan buruk. Kadang-kadang kita mengejar, kalau aku tak pergi ni, kalau aku postpone ni, meeting ni, mesti projek ni tak berjalan. Tapi solat waktu tapi kalau masih dalam ada waktu solat, bolehlah. Sebab waktu solat ni katakanlah meeting tu, perjalanan meeting 2 jam. 2 jam. Kalau pergi tak sempat solat. Tu kena buat perkiraan lah. Sama ada kena solat di masjid ke apa ke. Itu semua kena rancang. Kenapa Atuk Hingus keluar? Atuk sesama. Pagi-pagi macam tu lah Atuk ni. Kadang-kadang sesemua. Biasalah. Orang lama. Hamba ni insyaAllah. Amin. Seorang hamba kita boleh lakukan yang terbaik. Jadi itulah yang Atuk nak pesankan. Di dunia ini kita buat pilihan. Jangan pilih yang tak baik. Pilih yang baik. Pilih. Biar mati dalam menuntut ilmu. Dari mati tanpa ilmu. Cantik tu Abah. Benarlah sekali tu. Benar sekali. Sebab tu kita nak mati dalam husnu khatimah. Tu Haji kat mana ni? Amobak. Terima kasih perkongsian yang santai tapi baik. Santai-santai. Kota Baru. Quote of the day daripada tu program kita. Ya Safira 311. Terima kasih. Jadi cukuplah untuk hari ini. Kita sembang-sembang. Kita harus ingat bahawasanya kita belum baca surah Al-Fatihah. Kita baca surah Al-Fatihah, kita niat, kita sedekahkan pahala kepada Rasulullah SAW. Pahalanya disampaikan kepada kedua ibu bapa kita. Dan pahala Al-Fatihah yang kita baca nanti, insyaAllah bersama. Dan pahalanya disampaikan kepada diri kita, suami atau isteri, orang tersayang, keluarga kita, sahabat, jiran, guru-guru kita, rakan-rakan kita dalam Quote of the Day. Bersama dengan Tok saban hari. Dan muslimi muslimat, mukmini mukminat, sehinggalah Toki kita Nabi Adam AS mendapat pahala daripada bacaan Al-Fatihah yang kita akan bacakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Semoga Allah memberi pahala hasil daripada bacaan kita itu dan membagi-bahagikan pahala kepada semua yang telah kita niatkan tadi. Best juga dengan Atuk Safira. Sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Ramai yang solat lagi cepat dari senaman Robik. Solat macam ni tak nak je. Na'udzubillah. Solat itu pun kena belajar. Kena ada takmakninah. Disiplin itu salah satu daripada rukun solat. Terima kasih Tok. Assalamualaikum. Amin Tok Abah. Terima kasih banyak. Tadi kita sudah pun sampai kepada masa kita tangguhkan dulu. Terima kasih Tok. Share ilmu yang baik. InsyaAllah sikit-sikit Fira. Tapi jangan tinggal solat. Dalam banyak-banyak hal-hal dunia ini bercampur di antara buruk dengan baik. Kalau melibatkan solat, solat first. Kalau yang lain, kalau yang boleh, kita boleh mencari yang terbaik. Yang terbaik, yang halal dan sebagainya. Itulah penumpuan kita. Bahkan apabila kita berjumpa restoran orang Islam dengan bukan Islam. Dua-dua ada tanda halal. Diharuskan memilih yang Islam lagi. Tapi tak sedap tu, tak apalah tak sedap. Kita nak sedap di akhirat. Itu penting ya. InsyaAllah tu. Terima kasih Fira. Jangan tinggal. Bulan puasa ibu bapa paksa anak puasa. Tapi solat tak beri penekanan. Itu silap kan. Itu silap. Sebab solat yang lebih penting. Solat penting. Solat hamba. Yang lain, salah silap mohon maaf. Mohon ampun ya. Terima kasih banyak. Jadi cukuplah. Untuk kita hari ini jangan lupa berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat daripada Rasulullah daripada masyarakat nanti. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.